Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana zikir ini akan memberi kekuatan kepada ibu, zikir ini akan memberi kekuatan kepada bapa, supaya apa? Anak kita juga akan mempunyai anak yang kuat jiwanya, kuat akalnya, kuat fizikalnya. Inilah anak yang kita hajati selama ini. Yang keenam, perbanyakkan membaca Al-Quran. Ada di antara surah-surah yang perlu kita banyakkan baca, ya, dan semua surah-surah ini juga Ustazah dah masukkan dalam CD doa dan bacaan suci ayat Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, membaca buku-buku berilmiah. Kita bimbang, ya, kadang-kadang ibu yang mengandung ni dia rasa macam dia nak relax, dia nak rehat, baca majalah-majalah hiburan, ya, majalah-majalah yang tidak berilmiah. Kita tak nak. Sebab ingat, ya, anak dalam kandungan ni kita nak dapat anak yang akhlaknya hebat. Jadi ibu dan bapa juga rajin membaca bahan-bahan bacaan yang berilmiah. Sebagai contohlah, baca kisah-kisah Nabi ataupun disebut sebagai Qisasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi, kisah para sahabat, kisah-kisah tokoh-tokoh sufi, wali-wali Allah. Sambil kita baca cerita ini, kita pendengarkan kepada anak yang berada di dalam kandungan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya contoh teladan yang terbaik yang kita baca daripada bahan-bahan bacaan seketika itu tadi dapat mempengaruhi akhlak kita seisi keluarga. Yang ke-8, apa lagi yang perlu dilakukan oleh ibu bapa, oleh suami isteri ketika anak berada dalam kandungan? Berbual-bual dengan anak yang berada dalam kandungan. Jangan sampai suami tadi ni, dek kerana isterinya mengandung, abang tak boleh duduk dekat rumah, abang kena keluar cari duit sebab Iyah dah dekat nak bersalin dah. Nanti Iyah bersalin, abang nak cari duit dekat mana? Kerja pagi, petang, siang, malam. Sampai isteri pun tak sempat nak beri perhatian. Anak yang dalam perut ni tak pernah suami letak tangan, usap kandungan isteri. Maka anak ni tadi sebenarnya mereka ada perasaan. Walaupun dalam kandungan kita tak nampak, mereka ada hati, mereka ada perasaan. Berbual dengan anak dalam kandungan. Bila berbual dengan anak dalam kandungan, tanpa ibu sedari, tanpa bapa sedari, cuba tengok. Anak dalam perut tadi ni bergerak-gerak. Sebab apa? Seronok mendapat sentuhan kasih sayang daripada seorang insan yang bergelar bapa, lebih-lebih lagi insan yang bergelar ibu. Kedua-duanya kena berbual-bual dengan anak dalam kandungan. Yang ke-9, nampak macam remeh, tapi sebenarnya boleh membantu kita, ya. Yang ke-9 ini ialah lakukan kerja-kerja ringan di rumah sebagai senaman ringan. Kadang-kadang Ustazah tengok juga wanita yang mengandung ni, dia rasa macam berat lah Ustazah. Baby kat dalam ni berat lah. Tak tahu berapa kilo lah Ustazah. Tak larat lah nak sapu sampah, nak mop rumah, tak larat nak buat kerja. Tidur je sepanjang masa. Bila tidur sepanjang masa, kajian mengatakan orang perempuan yang mengandung banyak tidur, susah nak melahirkan anak. Berbeza dengan wanita yang hamil tapi aktif melakukan kerja yang sesuai dengan kehamilan lah. Bukan nak angkat berat membahayakan ibu dan juga kandungan. Buat kerja yang sederhana. Anggap kerja yang kita lakukan di rumah mungkin memasak, lipat baju, ya. Mungkin kita buat kerja-kerja rumah, kita anggap itu sebagai senaman untuk memudahkan proses kelahiran anak apabila tiba saat dan masanya nanti. Dan ketika melakukan kerja-kerja ringan ini, suami hendaklah memainkan peranan yang amat besar untuk membantu meringankan bebanan isteri menguruskan rumah tangga. Tiru macam Nabi SAW. Nabi tengok, ya, walaupun Nabi sibuk, Nabi ada masa tolong isteri Nabi dekat dapur, ya. Nabi pergi angkat air dekat luar, bawa masuk dekat rumah. Nabi tolong isteri Nabi masak, Nabi tolong isteri Nabi kemas rumah. Nabi ambil baju, Nabi nak pakai baju, tengok-tengok butang baju Nabi tertanggal. Nabi tak menyusahkan isteri Nabi. Ambil jarum dan benang, jahit sendiri. Jadi kerja rumah lakukan bersama-sama. Yang ke-10, pastikan ibu yang mengandung ini tidak terlalu tertekan ataupun stres. Kadang-kadang ibu yang mengandung ni dia fikir, ya Allah susahnya hati ya, sekarang ini dah sampai 5 bulan, macam mana 6 bulan nanti, perut saya nanti macam mana, suami saya tengok saya tak cantik, ya, orang kata kat saya begini begitu. Jadi banyak sangat perkara yang dimasukkan di dalam minda sehingga kan ibu yang mengandung ini rasa stres, rasa tension. Bila rasa stres, rasa tertekan, banyak penyakit yang akan masuk dalam badan kita. Bila banyak penyakit yang akan masuk dalam badan kita, jadi kita dah tidak ada tenaga, ya. Kita dah tidak ada kekuatan. Bagaimana nak meneruskan kandungan, bagaimana nak melahirkan anak nanti. Jadi hilangkan stres, hilangkan tekanan. Bagaimana nak hilangkan stres dan tekanan?
Suami kena pandai. Nampak isteri sakit kepala, suami datang kat sebelah isteri, picit kepala isteri. Tuan-tuan buat tak dekat isteri? Nampak isteri sakit kaki, ya, lengur, maklumlah baby kat dalam ni dah berat, ya. Tolong urut-urutkan kaki isteri sebab dengan urutan ini rupa-rupanya boleh menghilangkan tension dan juga boleh menghilangkan stres yang kita alami. Yang ke-11, menjaga adab dan emosi. Maksud menjaga adab dan emosi ni, adab antara suami isteri. Walaupun isteri ni mengandung, dia kena jaga adab kepada suami. Maksud jaga adab kepada suami, walaupun isteri ni mengandung ni, layan suami dengan elok, ya. Cakap dengan suami dengan lemah lembut. Jangan tengking dengan suami. Suami penat-penat, dia baru balik kerja, panggil dekat isteri yang abang haus lah, abang letih sangat. Tolong ambil air dekat abang. Tolong, itu adab yang baik. Jangan, abang tak nampak ke? Abang tengok perut saya ni. Perut saya dah 7 bulan dah. Abang tu tak mengandung. Kenapa abang tak pergi ambil air sendiri? Abang nampak batang paip rumah kita, abang pergi minum dekat situ. Astaghfirullahalazim. Ni anak dalam kandungan ni, akhlak ibu akan diwarisi oleh anak-anak. Jadi, tunjuk adab yang baik. Suami pun sama juga. Hargai isteri. Hormati perasaan isteri. Cuba untuk meringankan bebanan isteri. Sayangi isteri lebih lagi daripada waktu yang isteri tak mengandung. Waktu mengandung ni, isteri memang perlu perhatian yang lebih daripada seorang suami. Yang seterusnya, yang ke-12, pastikan ibu-ibu yang mengandung ini makan makanan yang baik di segi zahiriah dan batiniah. Maksud zahiriah ini ialah makanan tu kita nampak contohnya lah mi goreng sepinggan dekat kita. Mi goreng ni di segi zahirnya kita tengok, oh mi ni memang halal ustazah, ya, sebab mi ni saya beli daripada kedai begini. Tapi pastikan mi itu adalah mi yang halal. Bahan-bahan yang digunakan macam mana? Ayamnya, dagingnya, sosnya, kicapnya. Kemudian di segi batinnya pula, duit yang kita dapat untuk beli mi, untuk beli ayam, untuk beli daging, adakah daripada sumber pencarian yang halal? Kerana Nabi SAW telah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging kamu yang tumbuh daripada makanan yang haram, neraka adalah lebih baik bagi kamu. Yang seterusnya, yang ke-13, amalan yang boleh mendidik rohani seisi keluarga, terutama sekali anak yang berada dalam kandungan. Yang ke-13, tidak bersifat dendam, tidak bersifat dengki. Pendek kata, perkataan yang paling mudah sekali ialah jauhi daripada sifat-sifat mazmumah. Iri hati ke, sakit hati, busuk hati, kecil hati, apa-apa sajalah yang soal hati ni. Ya. Jadi bersihkan hati kita, sentiasa bersangka baik antara suami isteri dengan jiran tetangga, jauhi daripada dendam-mendendam. Ya. Hiasi diri kita dengan sifat tawaduk, sifat merendah diri. Jangan hiasi diri dengan sifat mazmumah, sifat yang keji yang ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-14, penawar yang paling hebat buat ibu-ibu yang mengandung dan bapa yang ada isterinya yang mengandung. Yang ke-14 ni, rajin mengukirkan senyuman. Walaupun penat ni, sakit kepala, sakit pinggang, banyak kerja nak kena buat, ya. Senyum. Nabi SAW telah bersabda, at-tabassum sadaqah. Senyum dapat pahala sedekah. Dengan senyum ini boleh memberi kekuatan kepada kita, boleh memberi semangat kepada kita agar kita ini boleh menempuh segala ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengandung memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang kata sepanjang saya mengandung 9 bulan ni ustazah, saya tak ada masalah, semua perfect. Mustahil. Tak semuanya begitu. Jadi pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum, ya. Suami balik senyum, suami marah pun senyum, ya. Suami pula balik tengok isterinya beletih je, senyum. Dengan senyuman ini akan menghebatkan lagi hubungan antara suami isteri dan juga anak yang berada di dalam kandungan. Dan yang seterusnya, yang ke-15 ialah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu. Suami isteri, ya, pergilah dengar ceramah dekat masjid ke, dekat surau ke. Bukan sekadar pergi dengar ceramah aja. Sekarang ni kan dah canggih dah, ya. Dengan VCD-nya kita boleh dengar, kita boleh tonton, ya. Dengan rancangan-rancangan TV yang ada dekat rumah kita. Semuanya ini boleh membantu ke arah untuk melahirkan zuriat yang soleh dan zuriat yang soleha, dan juga boleh mengeratkan lagi hubungan antara suami isteri. Itu persediaan ataupun amalan yang
yang perlu dilakukan semasa isteri mengandung. Dan sekarang ini timbul pula beberapa perkara. Ustazah, ada tak perkara-perkara yang perlu dielakkan ketika isteri saya mengandung? Ada. Ada beberapa perkara yang perlu dielakkan oleh suami